سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم خيرا وبركة. Saya berikan kepada Ustaz Zakwan, saya hormati bagi saya kasihi Datuk Kota, Datin, seluruh pegawai KBMK dan seluruh pegawai yang perwakilan akhirat muslimin dan muslimat, kaum akhwat, sahabat dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama liqa yang kedua dalam bulan Ramadan. Kita masuk pada bahasan yang seterusnya, fasal yang keempat pada menyatakan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Kata pengarang, fasal yang keempat pada menyatakan perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Adapun faedahnya yang bangsa agama, maksudnya faedah perut berkait dengan agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala menerangkan tentang faedah perut ini yang berkait dengan agama Allah Ta'ala. Maksudnya dengan makan makanan tersebut akan berhasil darah dan air mani. Dengan air mani tadi akan hasilnya anak yang akan lahir dan kemudian akan dibanggakan oleh Nabi SAW. Dan dimasukkan hadis Nabi SAW yang Nabi kata, aku berbangga dengan umat yang ramai, iaitu umat yang berkualiti, maksud Nabi SAW. Ini disyarahkan oleh para ulama dengan maksud kualiti, bukan ramai saja. Kalau anak 10 orang, 10 punya anak, tak jadi. Jadi 10 orang yang dimaksudkan ini 10 tu orang yang jadi, orang yang mampu memberikan kebaikan kepada agama dan juga kepada dunia. Itu yang dimaksudkan dalam apa jua bidang sekalipun. Kalau jadi doktor yang mana dia ni ada agama. Kalau jadi seorang yang ada ilmu, maka dia beramal dengan ilmu dia. Kalau jadi engineer yang ada agama, apa bidang sekalipun, yang penting ada agama. Itu maksudnya. Dan kemudian dia kata, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Maksudnya disebut dengan perut di sini termasuk semua bahagian dalam perut. Seperti jantung, limpa, paru-paru, perut besar. Dia kata maka dia kata badan ni akan selamat daripada segala penyakit. Bila badan selamat daripada penyakit, maka mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu Nabi sebut dalam hadis, ni'matani maghbunun, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan dan juga apa dia? Masa lapang. Maka sihat tu orang akan rasa betul bila dia sakit. Bila sakit baru rasa nikmat sihat tersebut. Itu dimaksudkan dengan yang kelebihan perut pada urusan agama. Dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Kerana ketiga-tiganya itu adalah dia pada ketika sihat perut. Saya sebut apa ni bangsa dunia? Yang maksudnya kelebihan perut ni pada dunia, iaitu dia rasa apa ni? Menyempurnakan kesedapan. Dia menyempurnakan kesedapan segala makanan. Ya sedap ni kita rasa di lidah je. Manis, masam, semua rasa di lidah.
Bukan rasa di perut. Syekh pun tak rasa, dia pun tak kata, pengarang ni tak kata rasa sedap tu di perut. Cuma dia kata menyempurnakan akan kesedapan tersebut. Maksudnya kalau perut tak sihat, makanlah apa pun dia tak rasa sedap. Betul tak? Betul tak? Lidah sedap dah, perut tak sihat, tak makan kita, tak lepas makan. Jadi nampak tak bahasa takbir yang Syekh sebut, menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima', kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut. Maksudnya kalau tak sihat perut maka tak sedaplah. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, ini memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Jadi Syekh terang tentang syubhah tu apa. Jadi macam mana nak syukurkan nikmat tentang perut. Itu bila sebut bincang tentang perut, maka ulama akan terus masuk dalam bab makanan. Karena yang masuk dalam perut adalah makanan. Maka ulama-ulama bincang khusus tentang makanan. Kalau itu dalam kitab fiqh, dalam mana-mana mazhab sekalipun, khususnya mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau kita tengok ada bab berkenaan dengan al-at'imah, bab makanan. Lepas tu bab sayd wal zabihah, bab berkenaan dengan buruan, binatang buruan dan sembelihan. Kenapa masuk bab tu? Kerana dia berkait dengan nampak. Dan disebabkan perkara ni habis yang tu, habis bab sayd wal zabihah, maka akan masuk bab berkenaan dengan muamalah. Maksudnya apa? Maksudnya susunan ulama ni masya-Allah tabarakallah. Kalau kata orang ni dia makan makanan yang baik, insya-Allah muamalah dia dengan manusia lain akan baik. Dia akan warak. Orang ni tidak warak, kenapa? Kerana makanan dia tidak elok. Ada kaitan. Ada kait di antara makanan dia dan juga dengan waraknya orang tersebut. Sebab itu para salafun salih yang terdahulu, para salihin, para awliya zaman dulu, dan disebutkan juga oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau tidak silap saya lah, dinasabkan kalam ni kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, kami lebih menyibukkan diri kami dengan makanan yang kami makan dibandingkan dengan ibadah malam kami. Apa maksud dia? Kami sibukkan diri kami dengan melihat makanan yang kami makan pada siang hari sebelum kami menyibukkan diri kami dengan ibadah malam kami. Maksudnya Sayyidina Umar kata, kalaulah malam tersebut tak bangun malam, bukan bimbang dengan tak bangun malam tu, bimbang dengan siang tadi makan apa. Dia kita payah tak bangun malam. Tu kalau Sayyidina Umar, kalau para sahabat ni kalau tak bangun malam, dia akan tengok terus makanan dia. Hari ni kami makan apa semalam pagi tadi? Siang tadi kami makan apa? Buka puasa tadi kami makan apa? Macam tu. Sebab apa tak bangun malam ni? Dia bukan sebab tak bangun malam ni sebab mungkin kerana tidur tak cukup, lepas tu tidur awal sikit, lepas tu bangun subuh lah. Lagi sekali lagi selepas subuh dah baru bangun. Tak, bukan yang tu perbincangan. Perbincangannya di makanan. InsyaAllah. Nampak tak? Sampai macam tu sekali kesan makanan kepada ibadah seseorang tersebut. Sebab tu kena ambil kita penting semua dalam bab. Kerana tu Al-Imam Zarruq radhiyallahu anhu ada menyebut dalam kitab dia ni, beliau mengatakan ada satu hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Sahl bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata baginda Rasul SAW, man akala al-halal ata'a Allah ahabba am kariha. Sesiapa yang makan makanan yang halal, maka dia akan taatkan Allah Ta'ala sama ada dia suka ataupun dia tidak suka. Memang dia akan ikut terus dengan perintah Allah. Wa man akala al-harama, manakala siapa yang makan makanan yang haram, asallaha ahabba am kariha, dia akan terus maksiat dengan Allah, dia suka ataupun dia tak suka. Nampak tak? Sebab tu kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, lepas tu kita kena fikir balik, dan duduk renung balik. Mungkin ada makan tak tu. Sebab tu buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama kata apa? At-tawfiqu bainal ma'i wad daqiq. At-tawfiqu bainal ma' wad daqiq. Apa maksudnya? Taufik yang Allah Ta'ala bagi. Apa taufik? Ada dua istilah kan, hidayah dengan taufik. Hidayah maksudnya
orang panggil apa? Petunjuk Islam tu yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang. Manakala taufik, kebaikan selepas mana mendapatkan Islam. Maksudnya dia dapatkan Islam, kemudian dia buat benda baik, maka tu taufik. Ramai orang dapat hidayah, tapi taufiknya tak ada. Hidayah dapat dah Islam, tapi nak ikut jalan Islam tak buat, tak ikut sungguh jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak taufik dia ke jalan yang baik, maka tak dapat taufiknya, dapat hidayah saja. Kita minta dulu baik. Kata ulama, at-taufiqu bainal ma'i wad-daqiq. Apa maksud dia? Taufik itu adalah di antara air dan juga bermaksud di sini berkait dengan makan dan minum. Nak dapat taufik, nak tengok cara hidup kita buat baik ataupun tidak, tengok minuman dan makanan kita. Sebab tu Nabi kata, sebab tu disebut oleh para ulama, at-taufiqu bainal ma'i wad-daqiq. Nak bahasa comel, pendek je. Baik. Kata sebahagian fuqara, kata Imam Zarruq radhiyallahu anhu, "Kul ma syi'ta famithlahu taf'al." Kamu makanlah apa yang kamu nak makan, macam yang kamu makan itulah kamu buat. Apa lah? Kamu makanlah apa yang kamu makan, maka kamu akan lakukan seperti mana yang kamu makan. Kalau makan yang haram selalu, maka kamu akan lakukan perkara haram. Kalau kita makan hanya perkara yang halal, ataupun kita ni taharri kepada benda-benda yang memang khalis halal, sungguh-sungguh halal, maka kita akan melakukan perbuatan yang diredai oleh Allah Ta'ala, mungkin dengan makan. Kemudian washab man syi'ta fa anta ala dini. Kawanlah dengan siapa pun kamu nak kawan, maka kamu akan mengikut kepada agama orang yang kamu kawan. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tu dengan siapa yang dia kawan. Siapa yang dia kasih. Kalau kita kasih dengan orang yang ada agama, maka kita juga akan beragama dalam kehidupan kita. Kalau kita kasih dengan orang yang ahli maksiat, maka kita juga akan ikut maksiat yang dia lakukan. Auzubillah min dzalik. Kul ma syi'ta famithlahu taf'al. Ini bahasa comel. Kul ma syi'ta famithlahu taf'al. Makanlah apa yang kamu nak makan, macam itulah kamu akan lakukan. Sebab tu orang yang biasa makan daging, makan dagingnya, dia tak boleh kalau tak makan daging. Maka dia punya nafsu dia agak lain sikit dengan orang yang hanya makan sayur. Sebab tu kita ni kena ada, bukan mutawassitah macam Najib pula kenapa? Tawassut. Tawassut bainal amrain kena ada. Kadang-kadang makan daging, kadang-kadang makan sayur, makan juga telur, ikan, makan pelbagai. Nampak tak? Kalau makan benda berdarah saja ni, dia punya raghbah dia ataupun dia punya kekuatan dalaman dia ni pun lain. Perasaan dalaman dia pun lain pada waktu tersebut. Nampak? Itu yang disebut oleh para ulama. Sebab tu ada puasa yang disebut oleh para ulama, yang puasanya dipanggil puasa putih. Puasa putih ni tak makan daging, dia makan sayur. Ada kan? Tonton dulu tahu puasa jenis tak makan daging, 40 hari tak makan daging. Ada dalam kitab-kitab para ulama sebut benda ni. Yang mana hanya makan sayur dan tak sentuh langsung benda yang berdarah. Kerana apa? Kerana benda berdarah ni dia beri kesan kepada tubuh badan orang tersebut. Sebab tu para masyayikh, kata Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, tok guru zaman dulu, ayah-ayah zaman dulu, kata beliau, ajak anak-anak mereka seminggu tu ada sekali jangan makan makanan yang berat-berat. Maksudnya jangan makan daging, jangan makan ayam. Dalam seminggu ada sehari makan roti. Contohlah roti, mi ketan, sayur sawi. Ada boleh kan? Apa ni? Hari ni tak ada lauk tu kan? Tapi pelbagai kan lah lauk tu. Tapi tak ada. Yang nak duk kelas cari ayam, tak jumpa ayam. Ada pinggan gambar ayam, ada. Bawa tu gambar ayam. Tak ada. Daging ayam tak ada. Hari ni kita makan sayur. Yang tu kena latih macam tu. Kenapa? Yang pertama nak latih jiwa budak tersebut. Bila susah, dia biasa makan benda-benda yang biasa. Dia asyik makan Hardee's, KFC, Pizza Hut. Masya Allah, tabarakallah. Main susah sikit, jam terus budak. Kalau susah sikit ya, kalau kata nampak tak ada duit nak gamu pala.
Lalu KFC ya, tak ada lalu dia bau lah. Jalan ni ada KFC ni. Dia punya hebatnya dari bau dia tu. Nampak KFC yang tergedik-gedik. Nampak? Ni kita kena latih juga kadang-kadang. Saya pun tak berlatih lagi tu. Sebab buat macam mana Pak pun tak terlatih lagi. Nak latih anak macam kita pun tak terlatih lagi. Kita nak kena latih diri kita dulu. Ni orang yang tak kahwin lagi senang lah. Kahwin ni dia banyak tanggungjawab. Yang tak kahwin lagi ni boleh nak try. Tengokkan sekali tu jangan makan. Jangan makan nasi, hentam Maggi pula. Makan tak edit pun boleh. Jadi gitu. Ada banyak lagi nanti kita akan cerita. Baik, kemudian Syekh terang berkenaan dengan pelihara daripada makanan yang haram dan syubhah. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya, itu syubhah. Jadi artinya tadi ini arti kepada syubhah. Boleh. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Kita tengok tentang syubhah. Berkenaan dengan syubhah disebutkan oleh Al-Imam Zarruq radhiyallahu anhu, semalam saya tulis balik dalam bahasa Melayu. Syubhah dia kata yang paling hampir makna bagi syubhah adalah ta'arudu ihtimalain. Ihtimal tadi lah macam yang saya syarah. Apa dia? Tiada diyakinkan haram, tiada diyakinkan halal. Ta'arud ihtimalain. Jadi berlaku ta'arud, berlaku pertembungan. Kau nak pasti ni yang mana satu? Halal ke haram? Halal ke haram? Haram ke halal? Itu. Jadi dipanggil syubhah. Ada beberapa suasana, ada beberapa situasi. Yang pertama, kata beliau, sesuatu yang kita tidak ketahui hukum, tak tahu tu hukum. Dalam masa yang sama, kita syak tentang keharusan perkara tersebut. Kita tak tahu hukum. Contoh, kita pergi berburu binatang, buru binatang, kemudian kita dah panah, kita pun tembak, binatang tu hilang. Kita cari jejak dia, tengok duduk dalam sungai ataupun duduk dalam kolam. Baik, jadi kita tak pasti dia mati dalam keadaan lemah ke dia mati kena dengan panah kita. Ini yang masalah. Boleh. Jadi bila dia tengok keadaan macam tu, dia tak pasti ni hukum ni. Hukum tak tahu. Dan dia syak pula dalam hati dia. Harus kata harus. Syak ni apa dia? Apa syak? Dia ada beberapa istilah kan yang kita kena tahu. Yang pertama yaqin. Yang kedua dhan. Yang ketiga syak. Yang keempat wahm. Wahm. Apa yaqin? Yaqin ni maksudnya kalau bahasa Melayu lah, kita jazamkan hati kita betul-betul dengan perkara yang kita i'tiqadkan. Jazamkan perkara tadi 100%. Jadi maksudnya kalau 100%, maka tu dipanggil yakin. Boleh. Mana kalau zan maksudnya apa dia? Zan maksudnya menang ke arah yang rajih. Maksudnya menang ataupun kuat kepada yang dibolehkan, ataupun yang rajih. Jadi ihtimal ni yang paling kuat, maka dipanggil dhan. Bermaksud daripada 99% sampai kepada 51% itu dipanggil dhan. Ketiga dipanggil syak. Syak dipanggil tasawi at-tarafain. Tasawi at-tarafain. Maksudnya sama di antara dua. Kita tak terjihkan salah satu. Kita tak menangkan sebelah yang rajih dan kita tidak menangkan sebelah yang marjuh. Maksud tak menangkan sebelah yang kuat, tak menangkan sebelah yang lemah. Duduk tengah-tengah. Makanya dipanggil syak. Tasawi at-tarafain. Maksudnya dalam bahasa Arab. Maksudnya 50-50. Yang keempat, wahmun. Wahmun apa dia? Wahmun menang kepada yang belah marjuh, yang belah tidak kuat, dipanggil wahmun. 49 ke bawah. 49 ke bawah. 49% ke bawah maka dipanggil apa? Wahmun. Jadi kalau orang tanya ke kita, kelas ada hari ni? Kita ada? Yakin kan?
Yakin? Ada? InsyaAllah. Ada yang betul kan? Orang tak pasti ya, tak tahu. Dia pun tak main pun kan? Ish, tak orang tak pasti nak ya. Tapi sebut yakin tu buat apa tadi? Sejarah lah. Maknanya tak yakin lagi tu. Dia masih lagi macam tu. Dia masih zon. Dia masih zon. Tapi kalau dia tarafain, tasawi tarafain, ish, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Syak. Tapi kalau dia kuat belah tak ada. Asal dia tak ada. Nah, asal dia tak wahmun, dipanggil waham. Tapi kalau rasa kuat belah ada, tapi tak 100% yakin. Sebab dia tak tengok status Facebook kita. Dan kita abang ke 9.30 pagi kan. Jadi apa ni, dia tak tengok status Facebook tu. Dia tak tengok IME punya status Facebook. Ya. Perwakilan ada Facebook. Ya. Ada juga. Perwakilan pun ada juga tulis. Kalau ada tulis. Apa WhatsApp? WhatsApp kan? Jadi apa ni, Allah SWT tu memang yakin semua 100%. Faham? Jadi kalau orang ni dia tak pasti, dia syak dalam hati dia tengok. Pergi tengok binatang duduk dalam sungai, hukum dia tak pasti, ada boleh tak boleh, tapi dia syak harus ke tak harus. Bila kita sebut syak pada 50-50, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Apa hukum makan buruan tersebut? Hukumnya haram atau tak boleh makan sebab syak. Faham? Boleh? Bermaksud di sini apa dia? Kalau dia zon kata boleh makan, boleh tak? Boleh. Kalau dia zon maksudnya kuat sebelah, rajih sebelah yang boleh, maka boleh makan. Tapi kalau dia syak yang tak boleh ni. Baik. Yang kedua, sesuatu yang kita ketahui akan halalnya. Kita tahu benda tu halal, dan dalam masa yang sama kita syak adakah ianya haram ataupun tidak. Kita tahu dia tu halal, makanan tu ni halal ni. Kalau tengok tu lah, contoh macam kita duduk pergi ke pasar raya lah, pergi ke Kafu, kita pergi ke mana-mana pasar raya, lepas tu kita nak beli makanan, tengok ada cop halal. Cop halal tu ada jakim. Tapi jakim baru ni buat pula kan. Cop halal yang macam mana yang halal tu? Ada yang orang tulis pada panjang, lam pun panjang pun ada. Lepas tu dia syak lah. Mana tu terlupa dia kata. Tak ada nak save gambar tu. Dia nak cari dalam Facebook, Google pun payahlah. Jadi dia pun syak ni. Tapi makanan ni memang halal lah, insya-Allah lah. Sebab tengok ada tulis halal tu. Cuma dia syak pula dah pada waktu itu tersebut. Jadi boleh ataupun tidak. Tapi dengan ada tanda tertentu, dia kata ada alamat tertentu yang menyebabkan dia jadi syak. Alamat tertentu contoh dia ada E. Kamu suka tengok E tu. Tengok kat ingredient tengok ada E. E kata E ni gelatin binatang ni. Ini binatang apa? Tak semua E itu mesti babi. Jadi E tu boleh jadi rebau pun boleh. Gelatin rebau boleh jadi kan. Lembu ke, kokora ke boleh jadi. Jadi bila dia tengok, tak apa nak yakin, tak apa nak yakin, dia syak pada waktu tersebut. Bila dia tahu kata benda tu halal, maka apa hukum makan makanan tersebut? Maka kata ulama, maka ini tidaklah haram. Karena apa? Karena al-yaqin la yuzalu bisyak. Karena tadi dia yakin benda tu halal. Yang syak tu selepas tu ada tanda halal, tapi ada ingredient tulis E. Dia main syak dah. Boleh makan? Halal hukum. Tak ada masalah. Boleh? Ini penting ni sekarang ni. Sebab ni selalu orang duk tanya. Orang tanya ni makan boleh tak makan? Ada E ni tak? Bisa syak. Dia ada tanda halal, tak yakin mau pula. Halal lah, insya-Allah khair. Halal hukum. Tapi disunatkan bagi kita warak. Sunat bagi kita warak. Warak maksudnya kita jaga, jangan makan. Kalau main syak saja, jangan makan. Bila syak yang diiktiraf ni, bila syak yang ada alamat, syak yang ada alamat tertentu, sebab dia tengok ni macam ada tanda-tanda tertentu yang menyebabkan dia syak. Baik, kalau dia syak tanpa ada tanda tertentu, tak ada tanda apa pun, dia pegang-pegang saja bekas, ada halal, tanda apa pun tak ada, ada tanda halal tu dah, okey dah, halal lah. Tiba-tiba dia main syak, boleh ke ni? Tengok, dandan. Maka dia dipanggil apa? Was-was. Was-was tak diterima. Itu was-was. Itu was-was tu. Pegang tak ada tanda apa pun, boleh lah.
Tak, yang mana yang kata tak boleh tu? Tak tahu ni. Kau tak sedar lah. Tu ada tanda halal tu. Ish. Tu was-was. Hang dah tanda apa pun tak ada. Kok tak dia bagi dalil. Ni saya baca apa ni? Lebih kurang 40 buah buku. Banyak buku dia baca kan. Ni tanda dia. Ada sekian. Itu dia ada alamat. Maka alamat yang macam tu. Tapi kalau ada alamat lain pula yang kuat dalam hati dia kata ni halal asalnya. Tapi ada turuk selepas tu yang datang menyebabkan dia rasa syak dalam hati, maka abaikan perkara tersebut. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Menggunakan kaedah tersebut. Baik. Yang ketiga, sesuatu yang kita zon. Kena faham istilah-istilah tu baru kita boleh nak faham dengan lebih jelas. Sesuatu yang kita zon, yang zon kita ni kuat mengatakan ianya adalah halal. Kita tak yakin, cuma zon. Maksud zon idrak tarafur rajih. Maksudnya kita menang ke arah yang kuat. Maksudnya kuat zon kita mengatakan halal, maka hukumnya adalah halal. Kecuali jika terdapat tanda-tanda yang lain yang menyebabkan berlakunya syak, maka hukumnya sama seperti masalah pertama. Sama masalah pertama, kalau kata ada tanda-tanda lain yang menyebabkan kita jadi syak pada halalnya perkara tersebut, maka kembali pada masalah pertama, hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebab ada syak tadi. Sebab apa? Yang ni bukan yakin. Dia tak boleh guna kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, kerana dia zan. Faham? Saya bukan yakin pun saya zan ya ni. Contoh kita pergi ke negara orang putih yang tidak ada tanda halal apa. Kita pegang ni sardin ya pun. Kita ada tanda halal. Tapi ni isdar dia mai daripada mana isdar dia? Daripada negeri mana? Daripada Finland contohnya. Tengok mana ni boleh ke tak boleh? Tak ada cok apa pula. Tapi ni bukanlah daging gajah ke apa. Ni sardin ya pun. Cuma dalam tu dia buah apa? Tapi zon kuat kot sebab ni daging ikan. Orang tak panggil daging ikan lah. Panggil ikan Sebab tu dalam kitab fiqh, kalau ulama kata ikan orang panggil daging tak? Panggil. Tu kalau orang bernazar tak makan daging, boleh tak makan ikan? Boleh tak masalah. Saya bernazar tak akan makan daging selama sebulan. Ikan boleh daging tak? Ikan orang tak panggil daging apa? Ikan panggil apa? Ikan. Makan ikan. Orang tak panggil, makanlah daging ikan tersebut. Daging ikan. Orang tak panggil, huruf masyarakat tak panggil daging ikan. Orang panggil ikan saja. Sardin, orang tak panggil daging sardin. Ada? Sardin. Dengan tulang-tulang empuk kan. Baik. Boleh faham? Faham tak? Contohnya macam? Contohnya macam binatang buruan yang kita temui setelah dianya menghilang. Kita panah dah binatang tu. Kita tembak dah binatang tu. Kita sebut panah ni. Saya balik Malaysia baru ni jumpa ada kawan orang pandai duk masuk manah dalam hutan. Kita pun jadi tagih ni nak masuk hutan kita. Sebelah insya-Allah balik masuk hutan. Masuk hutan mana binatang. Panah tak ada khilaf tu. Tembak ada khilaf ni. Sebab dia guna bunduqiyah ni, dia guna senapan api. Kalau panah tak ada khilaf. Sebab dia memang guna tajam. Panah 70 pound. Sultan Kelantan katanya panah dia 90 pound. Tapi dia tak panah ke Malaysia, ke Afrika. Main naik terbang main panah. Panah apa ni binatang-binatang besar-besar ni. Guna 90 pound. 70 pound panah dah boleh tembus Pajero. Tembak Pajero tembus Pajero. Yang kuatnya 70 pound. Tembak rebau apa ni? Rebau liak pun sekali sekali panah rebau liak mati. Kalau peluru tabak, nak tembak pun peluru dia tabak itu. Rebau belak rebau belak dulu sebelum mati lah. Tapi kalau panah melompat kan. Melompat kena panah. Mahal kalau nak panah tu pun. Panah-panah tu mahal, panah pound kan, compound dia. Tarik betul boleh rehat. Kita nak masuk hutan, nak sebut panah. Apa dia macam kita panah binatang tu lari. Dia bukan panah-panah binatang tu mati tu boleh. Bukan panah kancil. Panah belanduk boleh lah. Melekat ke tanah. Cuk, melekat ke tanah tu boleh. Tak jalan kan. Panah landak lekat ke tanah. Kalau kata 70 pound. Kalau panah rebau, lekat ke tanah. Rebau tu dia berlari dulu. Kadang dia berlari. Kalau panah apa ni rusa besar sikit, panah dia lari dulu. Contohnya lari berapa puluh meter dia lari.
Lari 100 meter kan, lari dalam hutan lah. Bukan lari 100 meter balapan. Kita nampak dia lari pergi ke mana. Dia lari merata, kita pun tak tahu lari ke mana. Maka nak kena cari dulu. Lepas cari, dia hilang lah ni. Bila dapat, kita jumpa, mati dah. Ya? Dah mati. Tapi kat mati tu, bila kita tengok, kita zon ni, zon kuat kata halal. Sebab tadi aku yang panah. Lepas tu kita syok pula, dia mati ni. Mati sebab apa? Ada benda lain. So aku masa dia tengah duk lari tu, rimau pun dah tunggu dah. Rimau ambil peluang, kata alah nampak dah lemah tu, dia kekoh sikit, mati kerana dia ada kesan sikit. Kalau tak ada kesan apa, kita pergi tengok, ada kesan anak panah kita, satu je lubang. Anak panah pun pacak dekat badan dia. Maka hukumnya apa? Hukumnya halal. Kenapa? Kerana tidak ada qarinah lain yang boleh menyebabkan kata benda tu haram. Tapi kalau ada benda lain, ada luka lain dekat badan binatang, maka waktu ni datang syak, mungkin dia mati disebabkan luka yang lain, maka waktu tu hukumnya haram. Faham? Baik. Yang tu masalah syubhah kalau kata berlaku macam ni. Ni kalau berlaku percampuran, campur di antara halal dan haram. Ada berapa bahagian percampuran? Ada 4 bahagian. Yang pertama, haramun munhasirun bihalalin munhasirin. Apa maksud dia? Bercampur di antara perkara haram dan halal, yang kedua-duanya iaitu halal dan haram tadi dalam bilangan yang terhad. Contohnya, seekor binatang yang kita sembelih jatuh duduk dalam kawasan binatang yang semuanya bangkai. Bangkai ni macam mana? Yang sembelih bukan dengan tarik syar'iyah. Dia bukan sembelih tak putih halqum dan tak putih wadajain, dan juga urat merih dia tak putih. Maka 10 ekor dah dia sembelih, 10 ekor mati bangkai. Yang seekor kita sembelih tadi ni, dia tengok pergi campur masuk sekali dalam tu. Yang saya sembelih tadi okey, hak 10 tadi yang tak okey. Ni yang mana satu tau? Sebab tengok semua potong kat tengkok semua. Masa tu jadi iltibas. Dan waktu tu jadi apa? Haramun munhasir. Sebab ada 10 yang boleh kira. Dengan halal munhasir, dengan halal yang pun boleh dikira, maka hukumnya haram semua sekali. Tak boleh makan. Faham? Nampak tak? Macam tu sekali. Ataupun kita duduk di sebuah negeri yang mana kita ni pernah menyusu dengan seorang ibu dalam negeri tersebut, dalam kampung. Bukan negeri, kampung. Kampung ni adatnya munhasir kan? Adat dia boleh kira berapa orang kampung secara tepat. Kalau ada rumah, ada dalam berapa ratus buah rumah ya, maka orang tu boleh kira sungguh keluarga ni ada berapa orang, memang orang kenal sungguh. Dan kita bila dah duduk di kampung tu, dulu pernah duduk di kampung tu, kita pernah menyusu dengan seorang ibu dalam kampung tu, dan ada saudara susu kita perempuan. Tiba-tiba kita nak kahwin. Dah naik besar dah, kita pindah rumah. Bila dah besar, kita masuk balik kampung ni, cinta lah dengan orang kampung tu lah. Kita tak tahu dia kampung tu, masuk universiti sekali. Jadi dia habak kampung sekian-sekian. Kita pergi kampung tu lah. Di kampung dulu ni yang aku balik, dan aku pernah menyusu dulu dengan orang kampung ni. Ada ibu susu aku dan ada saudari susu aku. Baik, siapa dia? Tak ingat. Saya tak ingat pula siapa dia ibu susu saya. Ampun. Boleh kahwin tak dengan orang kampung? Tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin kerana apa? Kerana adat dia munhasir. Kerana bimbang takut kita kahwin tu kahwin dengan saudara susu kita. Boleh. Sebab apa? Sebab waktu ni berlaku percampuran haram munhasir dengan halal munhasir. Faham? Bilangan halal dan haram tu bilangan yang terhad. Boleh. Jadi kita jadi syak pada waktu tersebut, maka tak boleh semua sekali. Haram jami'ah. Boleh? Yang kedua, haram ghairu munhasir bihalalin ghairi munhasir. Bercampur di antara perkara haram dengan perkara halal dalam bilangan yang tidak terhad. Haram dan halal kedua-dua tidak terhad, maka hukumnya tidak haram. Maksudnya hukumnya harus, melainkan ada qarinah yang menunjukkan ataupun ada tanda yang menunjukkan bahawa ianya adalah haram, maka hukumnya haram. Contoh, harta pada zaman sekarang
harta kita pada zaman sekarang ni bercampur. Nah, haramnya ghairu munhasir. Bila kita simpan duit di bank, bank macam-macam muamalah dalam bank. Nah, yang boleh menyebabkan jadi syak kita dengan muamalah tersebut. Dan duit kita dah bercampur dalam tu. Dan kita nak kira pun payah dah pada waktu sebut campurnya duit mana. Macam mana bank tadi gunakan perniagaan, ke mana bank tadi gunakan perniagaan. Nah, sama ada benda yang halal kan yang haram, jadi bercampur aduk. Maka hukumnya adalah harus digunakan ala qadril hajah, sekadar yang kita hajatkan. Itu makna. Lepas tu para ulama kata, kalau berlaku masalah yang macam ni, maka seeloknya kita kena keluarkan daripada duit kita tadi ni pada setiap bulan qadar yang kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang kita agakkan bahawa ini adalah qadar yang tidak elok dalam duit kita, nak keluarkan. Contohnya gaji dia 5,000, maka dia rasa dalam duit 5,000 tu mungkin ada 200, 300 yang tidak elok, maka 200, 300 dia kena keluarkan daripada duit tadi. Sama ada dibagi sedekah untuk buat untuk masalah umat Islam, contohnya buat jalan. Sebagai ulama kata buat masjid pun boleh, bagi duit untuk buat masjid. Sebagai ulama kata gitulah, tapi seloknya duit masjid ni buat elok kan. Buat tandas masjid, beli mangkuk jamban, beli singki, gitulah. Betul orang berak atas mangkuk jamban tu, pecah mangkuk jamban kerana duit kita kan. Atau tercucuk kat punggung dia mampu. Masuk soalan kan. Itu sebab apa yang jadi macam ni mangkuk jamban lain elok. Duit riba. Tak ada masalah tu kan. Lagi takut pula nak bagi. Bagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu ulama saya melawak. Yang ketiga, munhasirun halalun bighairi munhasirin haramin. Perkara halal yang terhad bercampur dengan perkara haram yang tidak terhad. Halal itu terhad, campur dengan benda haram yang tidak terhad. Maksudnya haramnya terlalu banyak, campur dengan yang halal, maka hukumnya haram jami'an, haram terus semua sekali. Boleh? Contohnya, dia ada simpanan duit dia, yang satu bahagian ni dia paling banyak dia berniaga arak. Nauzubillah min dzalik. Dia ada satu bahagian ni dia jual yang soya. Sikit ya yang soya tu. Adalah untuk RM4 waktu bazar Ramadan jual yang soya. Tapi sebenarnya dia ni tokek arak. Duit dia lagi banyak arak tu daripada yang soya. Dan dia campur dua-dua pula. Ni dia tak asingkan. Dia tak asingkan. Dia campur kedua-dua duit tadi. Maka haram jami'an. Semua dia haram pada waktu itu semua. Jadi kalau dia asingkan, benda dia bagi kat kita. Jangan tanya balik sebab kita tahu dia kerja apa. Kata ni duit mana ni? Duit soya ke duit arak ni? Ini duit soya. Saya apa benar ustaz? Saya duit soya. Duit soya tak apa. Kalau duit arak tak boleh. Haram. Lepas tu Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala, tuan guru kepada Syekh Yusuf Bakhur. Satu hari dia dijemput ke Nuri. Sampai di Nuri sebut, dia makan. Dan bila dia makan makanan kenuri tadi ni, muntah dia balik. Dia muntah keluar balik duit pada. Dia muntah keluar balik makanan tadi. Bila muntah keluar makanan balik, maka dia panggil tuan rumah. Tuan rumah waktu tu jadi gelabah. Tok guru muntah balik. Tuan Syekh Abdul Qadir Isa kata, kamu jamu aku dengan makanan yang haram daripada duit yang kamu kerja dengan benda yang haram. Takut dia. Wajah memang sungguh. Dia kerja dengan ada benda yang berkait dengan benda yang haram. Terus bertaubat daripada dosa dia. Kemudian jadi anak murid Syekh. Para wali ni makan masuk dalam mulut pun tahu yang haram yang halal. Boleh rasa. Kita tak ada rasa apa, kita rasa sedap ya. Dia makin sedap tak tahu. Lepas tu dia heran, awak jadi lemah, awak jadi malas nak buat ibadah semua kali. Kira rupanya makanan kita sunat. Baik. Yang keempat, munhasirun haramun bighairi munhasirin halalin. Maksudnya apa dia? Perkara haram yang terhad bercampur dengan perkara halal yang tidak terhad. Maksudnya halal lagi banyak daripada yang haram. Maka hukumnya apa? Hukumnya adalah halal. Halal semua. Khair, insya-Allah. Nampak tak? Contohnya macam tadi lah. Contoh yang kedua, kita nak kahwin dengan seorang di negeri, satu negeri ni, yang mana di negeri itu dulu ni ada ibu susuan kita.
Dan kita dah lupa dah siapakah anak susuan tersebut, yang saudara susu kita tu. Tapi dalam negeri dah, orang tu duduk di Zimbabwe contohnya, kita rupanya cinta di Mesir, kita cinta dengan orang Zimbabwe kan? Dan kemudian dia nak kahwin dengan orang Zimbabwe. Lepas tu dia dulu memang ayah saya pernah kerja di Zimbabwe ni, dan memang saya pernah menyusul dengan orang sini dan nak kahwin dengan orang di sini. Tapi saya lupa siapa dia mak saya. Tapi negeri kan luas besar, maka hukumnya adalah halal. Dia boleh kahwin pada waktu tersebut kerana ghairu muhsin. Kerana tak boleh nak kira, kerana benda tu akan jadi usul, akan jadi susah kepada diri. Boleh. Yang kita sebut tadi pada khura, negeri kan? Negeri pula dah. Kampung kecil, kawasan yang boleh kita kira dengan mudah. Itu maksud. Itu ringkas daripada ringkas panjang. Penting tu. Sebenarnya yang tu kalau kita tengok betul-betul, kita tengok balik, boleh selesai banyak masalah yang sekarang ni kalau orang tanya kepada kita tentang masalah syubhah. Yang ni saya boleh makan ke tak boleh makan? Yang ni saya macam mana? Dan sebagainya. Baik. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Pelihara kita ni perut ni lah. Peliharanya tu maksudnya pelihara apa tu? Pelihara perut daripada bersangatan kenyang. Karena bersangatan kenyang ni akan menyebabkan banyak melakukan maksiat. Karena tu para ulama mengatakan, apa dia? Ulama mengatakan idza al-batnu idza ja'a syabi'a sa'irul jasadi. Ini kata ulama. Al-batnu idza ja'a syabi'a sa'irul jasadi. Perut kalau dia dapat, maka akan kenyanglah seluruh tubuh anggota yang lain. Boleh. Wa idza syabi'a ja'a sa'irul jasadi. Kalau kenyangnya perut, maka laparlah anggota yang lain. Nampak? Kaedah dia. Kalau perut kenyang, maka anggota lain lapar. Kalau perut lapar, anggota lain kenyang. Baik. Idza al-batnu idza ja'a syabi'a sa'irul jasadi. Wa idza syabi'a al-batnu ja'a sa'irul jasadi. Baik. Sebab tu kalau perut orang ni dia lapar, maka anggota dia yang kenyang. Maksudnya anggota dia akan sakit, akan duduk, tidak akan buat maksiat. Karena perutnya lapar. Kan tu disyariatkan puasa. Baik. Manakala perut, kalau kata dia dah kenyang, maka anggota lain akan lapar. Sebab tu biasanya orang yang perut kenyang, maka anggota dia akan buat maksiat semua. Mata dia akan buat maksiat, tangan dia akan buat maksiat, kaki dia akan buat maksiat. Kenapa? Karena terlalu kenyang. Sebab tu para ulama kata asy-syib'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Kenyang dengan makan yang halal itu adalah sebagai asas permulaan melakukan segala kejahatan. Bukan nak suruh makan yang haram sikit. Saya kata kenyang dengan makanan yang halal ni akan buat maksiat, jadi makanlah yang haram sikit. Bukan yang tu maksud dia. Maksudnya kalau yang halal pun kenyang pun buat maksiat, apatah lagi kalau makan yang haram. Lebih-lebih lagi tak boleh. Faham? Ini penting no? Penting sungguh. Penting. Sebab tu perut ni penting. Perut penting. Kita duk jaga perut bahagian luaran. Nak bagi jadi sadu. Six pack, nak 8 pack more dah. Nak bagi ada ni. Ketak-ketak. Lepas jual dah ni. Tempat nak buat ketak tu pun dah. Ketak kat perut kan. Dalam berapa minit. Tu jalan buka baju. Nampak ketak kan. Main berapa puluh minit balik, kembali balik kepada keadaan azab. Ada tu penjual kat punya nak penipu kan. Nak tipu orang. Duk sibuk dengan bahagian tu. Dia tak sibuk dengan jaga perut dia daripada masuk benda yang haram. Maka ni sebenarnya orang yang tidak menjaga sebenarnya. Dia bukan sayang dengan perut dia. Baik. Kemudian, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut ini itu daripada yang haram dan yang syubhah, kerana 3 perkara. Kenapa kita kena jaga perut daripada yang haram dan syubhah ini? Kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ini yang pertama. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Tengok Allah Taala sebut
artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim. Tengok, kalau tak bubuh kerana zalim tadi ni, maka orang yang bela anak yatim tak boleh makan langsung kan harta anak yatim, tak kan? Boleh makan, tapi jangan makan sehingga kamu menzalimi dia. Makan dengan cara yang zalim, itu yang tak boleh. Maksudnya kalau sekadar hajat, kamu perlu untuk ambil duit dia tadi kerana kamu bela dia daripada kecil. Muhammad buat apa? Muhammad Abu Nur buat Abu Nur buat apa? Duduk baik. Hanya saja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Wa sayaslawna sa'ira. Neraka sa'ir. Baik. Ini sebab kenapa kita menjaga perut kita, kerana takutkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia nampak makan haram ni, makan babi, makan benda gitu je. Dia tak nampak aklu suhti, makan daripada hasil tipuan orang. Dia tipu orang, dia bohong orang dengan perniagaannya, kemudian dia makan daripada duit tipuan tadi. Ada orang nak berniaga zaman dah, tapi dia tak jaga hak-hak perniagaannya, maka dia dapat duit daripada suhtun. Jadi panggil aklu suhti, makan daripada makanan yang dia tipu orang. Boleh. Timbangan dia dikurangkan untuk dia nak bagi timbang dekat orang. Lepas tu kalau jual ayak apa semua, bukan yang betul-betul. Ayak soya tu bukan soya ayak yang lebih. Bukan ayak soya kan, ayak ni, ayak dan soya. Bukan air soya. Kan? Dia orang tak ni nak panggil ayak, nak panggil soya pun tak boleh. Tak tahu panggil apa. Boleh. Ni ada yang macam tu. Dia punya nak untung lebih. Sanggup buat benda yang apa ni, kau ramai sekali ya kedai. Jual derian, bagi derian hak buruk. Dia kerak ke belah elok kan. Oh elok kan, masya-Allah, durian king. Kat belakang king apa? Berulat kan. Kita tak tengok habis. Kita pula berarti pun king dalam datang apa mampu dia pakai durian. Kan? Kita tengok dekat-dekat tu boleh. Kena RM60, RM70. Kena lah. Cigak kau belah faham. Turun-turun je lah. Kita kedai Melayu lah. Tolong orang Melayu. Kita pun turun. Turun lah. Hanya ada derian Musang King kan dah. Musang King tak ada. Musim ni dia kata apa? Dia kata ada apa ni? Udang merah ada. Udang merah kan ada. Udang merah. Udang merah. Tak ada dengar tu dah, boleh try tak? Haram tak sedap langsung. Dah. Orang panggil apa? Orang Kedah panggil apa? Mangkak. Derian mangkak. La ilaha illallah. Apa jamu benar apa ni derian mangkak? Dah dah mahal apa sekilo RM23. Derian bukan sebiji, sekilo lebih. Dia jamu. Lepas tu dia kata tak apa, kalau kita makan kalau tak sedap bagi tahu. Kata kita akan ambil yang baru. Dia ambil yang baru lagi tak sedap. Saya kata kakak kalau nak bagilah yang sedap. Ni nak bayar macam mana? Sedap pondok satu pondok ni. Lepas tu dia belah gitu je. Oh, lari. Ni buka dah 4 biji dah. 4 mangkak. Dia tempat nak makan nak bayar apa? 4 macam mana? Sebiji je boleh makan. Sebiji tu buka ada 2 bangsa kan? Buah durian dah apa? Tak apalah. Makan. Tu kita marah buah durian pula. Astagfirullah. Bukan. Marah kita kan? Mana boleh marah buah durian? Kita marah dengan Tuhan yang buat buah durian lah. Astagfirullah. Apa? Macam tasawuf kan? Bahasa tak jaga. Minta maaf. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Papa makan habis tu toke kedai hilang. Yang tinggal orang jaga kedai. Terus saya kata semua berapa dia? RM80. RM80 saya kata. Saya makan 2 bangsa. Hak ni satu pun tak boleh nak sentuh. Dengan kerah, mangkak, semua dah. Dia akan faham pun dia orang faham. Mangkak nak tahu apa dia pun tak tahu. Lepas tu dia kata nak buat macam mana, dia buka semua. Buka kalau boleh makan tak apa lah. Saya kata ni tak boleh makan, saya nak bayar macam mana? Kakak tu mana dia? Oh kakak tu pergi sungai. Ada sungai tepi tu. Oh dia dah pergi sungai cari derian. Saya kata kakak kalau tak percaya, kalau saya tipu, kalau saya betul makan, saya bayar. Saya kata masalah ni kalau kata apa ni
Saya nak bayar macam mana? Benar ni tak boleh nak makan. Kalau tak percaya, kekak makan. Kalau saya tak makan riak. Woi, waktu pula dah. Kacau betul punya nak mohong yang kata tu. Saya kata, tak apalah, kau kira lah elok-elok kata. Kira elok-elok. 80 pakai tak padan pun. Lagi dia nak 40 juga. Tak apalah, bayar tak setengah lah. Dua bangsa 40. Dia aku beli dekat KLCC. Kalau dia punya cara ni. Dia tengok, macam mana nak nega kalau macam tu? Dia nak kalut habis dengan barang dia ada. Bukan dia kalut dengan barakah yang ada pada orang. Kalau dia kena buka semua rial pun, yang penting keluar yang sedap. Orang pun tak terasa nak bayar duit mahal. Ni masalah dia kira dengan bilangan rial dia yang semuanya mangkak. Mangkak betul kan? Pergi beli baju, nak tulis siap-siap dah tu. Tulis siap-siap dekat belakang tempat nak bayar tu. Dilarang bagi balik. Wui. Tak boleh tukar baju. Wui, begitu. Tak boleh tukar. Ini syarat ambil mana ni? Kitab mana ambil syarat ni? Tak boleh tukar baju. Kan ada khiyar syarat. Ya. Khiyar majlis pun ada. Khiyar syarat pun ada. Kan korang 3 hari. Kita pun tak pakai lagi. Ni pakai raya dah seminggu, betul main tukar balik. Tak pun nak sedap lah. Dia gambar dalam Facebook penuh dah pakai baju tu. Orang nak sedap tukar baju lain. Ingat tak? Sewa baju ke apa? Ni mak saya beli baju dekat dia. Beli baju, kita pun pakai. Balik pusat. Badan bukan makin kecil je kan. Makan lalu. Dia tu tak padan baju. Mak kata dulu padan, malah tak padan. Jadi kita pun pergi tukar balik baju. Bawa mak lah pergi kedai. Pergi nak tukar baju tu balik. Saya abang kata baju ni saya tak padan. Saya bukan nak ambil duit balik. Saya nak cari baju lah yang padan dengan saya. Pergi cari satu kedai, tak ada saiz saya. Cari dah penuh cari. Saya pergi tengok ada dalam store apa ada. Tak ada juga. Lepas tu saya pergi dekat, saya nak buat macam mana? Tak ada. Nah, baju tak ada. Bukan saya nak duit balik, saya nak baju. Kan? Kalau perlu tambah duit pun saya akan tambah duit. Kut saya besar lagi, kut mahal lagi. Yang masalah tak ada. Nak buat macam mana? Tak ada dia. La ilaha illallah. Saya kata ni nego apa? Tak ada, kira tak ada tu. Baju ni kena ambil juga. Kena ambil juga ni tu ni. Tak boleh pulangkan balik. Astagfirullah. Lepas tu bila kita kata tak boleh buat macam ni kata. Nego buat macam ni. Lepas tu dia kata balik kat kita, kalau Cina nego, kamu tak kata apa pun. Jadi. Saya pun pegang mak saya, jom beli. Saya pun pernah nampak perempuan ni mampu. Saya kata depan dia lah. Kita lah mau budak perempuan ni kata. Pernah nampak mampu je. Jom balik. Balik dengan baju tu dia pun tak boleh pakai. Bagi orang lain pakai. Bagi ikut orang. Nampak tak? Nah, berkat ni tu tak berkat. Kenapa ni? Kerana nak niaga tapi tak mengaji. Ulama daripada Syria, orang Syria, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Orang Syria dia buka kedai pukul 11 pagi. Dia tutup waktu maghrib. Orang Mesir pun sama juga. 11 pagi juga buka. Tutup sahur. 11 pagi dia buka. Dia tidur sebelum tu dia tak. Orang Syria zaman dulu kata Syekh Buti, dia kata buka pukul 11 tu dan tutup pukul maghrib dia pukul waktu maghrib tutup. Selepas maghrib dia akan pergi, waktu maghrib tu pergi sembahyang di masjid. Ni peniaga-peniaga ni pergi sembahyang di masjid. Dan di masjid mereka akan belajar kitab dengan masyayikh. Kitab tasawuf, kitab fiqh, kitab hadis, ngaji pada waktu sampai pukul 11 malam. Ngaji. Kemudian balik tidur. Selepas subuh bangun, pergi mengaji lagi di masjid. Bab muamalah dan sebagainya sampai pukul 11 pagi. Maksudnya pergi mengaji dulu, baru buka kedai. Kerana tu kata orang kalau pergi ke Syria, tengok orang Syria berniaga dululah. Orang tua-tua aja kalau berniaga ataupun orang sampai lah pun katanya. Yang kalau kata peniaga Syria ni dia lembut, beza dengan orang yang daripada negara ni. Lembutnya cara dia layan orang dan sebagainya tu lain. Nampak tak? Katanya lah. Dan Syekh Buti sebut dalam tu kata simah ni orang zaman dulu. Zaman lah dia kata dah kurang. Hak kurang tu pun kawan-kawan kita yang balik daripada Syria cerita, kata memang baik orang Syria. Dalam niaganya masya-Allah tabarakallah. Tu pun yang dah kurang dah kata Syekh Buti. Hak zaman dulu tak tahu macam mana wali ya. Aulia hak niaga ni wali-wali. Masya-Allah. Nah, kalau lah peniaga-peniaga di tempat kita semua macam tu, khair insya-Allah. Khair.
Ramai orang nak berniaga tapi tak mengaji hukum perniagaan. Sebab tu bila mana Syekh Muhammad bin Hasan Syaibani, Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah, diminta untuk tulis kitab tentang zuhud. Ada seorang anak murid mai jumpa, "Wahai tuan guru, boleh tak tulis kitab zuhud kepada kami?" Maka Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani radhiyallahu anhu menulis kitab tentang muamalah. Maka bila ditanya, "Kenapa tuan guru tulis muamalah? Kitab bab berkenaan jual beli apa semua ni? Kami minta untuk tulis kitab zuhud." Maka kata Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, "Kalau kamu boleh ikut peraturan yang ada dalam kitabul muamalah ni, maka kamu akan zuhud dengan manusia yang lain, dan kamu akan halang diri kamu daripada melakukan perkara yang haram. Kalau kamu tak boleh jaga hubungan ni dan juga syarat-syarat yang ada dalam kitab ni, maka kamu tak akan boleh jaga hubungan dengan manusia." Nampak? Ini penting kan, kena mengaji. Kita mengaji untuk mana? Untuk barakah. Ada orang makan banyak tapi tak kenyang-kenyang. Ada orang makan sikit saja tapi kenyang. Kenyang tu barakah. Nampak tak? Maksudnya itu. Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, apa hadis Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin." Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Makanan yang haram yang tumbuh, maka itu tidak akan menyebabkan orang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih." Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Suhtin kita dah sebut dah tadi, itu lebih kepada ghish, penipuan yang berlaku dalam kehidupan dia. Dia berniaga dengan cara menipu. Dia nak muamalah dengan orang dengan cara menipu, maka tu dipanggil malu suhtin. Ini kena jaga-jaga elok. Janganlah ada dalam diri kita macam tu. Nak niaga buat cara nak niaga elok-elok, insya-Allah khair. Pahala kita dapat makan. Dan Allahumma salli ala sayyidina, dan sabda Nabi SAW, "Faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi wa 'irdihi." Faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Artinya maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala syubhah, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya, dan maruah dirinya lah maksudnya. Jadi orang yang jaga daripada perkara yang syubhat, maksudnya kalau syubhah pun dia jaga, lebih-lebih lagi yang haram. Kalau syubhah pun dia dah jaga dah, dia dah elakkan diri dia daripada terlibat dengan perkara yang syubhah, maka yang haram itu lebih-lebih lagi dia akan jaga. Sebab tu perlu bagi kita untuk reti juga tentang muamalah. Bila mana kita nak masuk dalam bidang muamalah, kalau kita nak berniaga contohnya, kena mengaji bab berniaga. Kalau bab fardu ain itu memang wajiblah semua kena mengaji, sebab semua akan lakukan 5 rukun yang kita mengaji itu kan. Taharah, solat, zakat, haji, puasa, itu wajiblah semua. Tapi bila nak masuk bab muamalah, wajib kepada siapa ni? Wajib kepada orang yang nak menceburi bidang tersebut, dan wajib kepada orang yang nak mengajarkan bidang tersebut. Maksudnya kita, kalau yang kuliah syariah Islamiah, maka dia kena tumpu betul-betul, kena mengaji sungguh-sungguh untuk dia faham tentang syariah tersebut. Macam mana kuliah syariah tapi kitab fiqh tak habis? Tak boleh. Tak boleh. Dia jadi orang yang khianat dengan ilmu itu. Lepas tu bila balik kampung, bukan ustaz kuliah syariah ke dulu? Saya kuliah syariah habis saya silibus saya. Ni macam mana hukumnya? Hukum ni kata ni malghi ni. Hukum malghi. Maksudnya tak masuk periksa itu. Jadi tak dah baca tak muhim, baru muhim. Ada pula hukum yang muhim dengan baru muhim. Bila baca kitab kat kampung, yang ni tak payah baca kot, yang ni sebab ni bukan mukharrar. Bukan la ilaha illallah. Ni bahaya mukharrar ni. Mukharrar ni bahaya dia tu. Kalau dia tak mengaji pula dia maksud kena mengaji. Yang kedua, kenapa kita kena jaga perut kita daripada yang haram dan syubhah? Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhah, dan yang syubhah itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Yang kita dah sebut tadi, man akala al-halala ata'a Allah ahabba aw kariha. Nampak tak? Siapa yang memakan makanan yang haram, makanan yang halal, maka dia akan mentaati Allah walaupun dia suka ataupun tak suka. Dia memang akan ikut.
Nah, wa man akala al-haram. Nah, man akala al-haram, siapa yang makan makanan yang haram, asallaha ahabba amkannya, dia akan memaksiatkan ataupun melakukan maksiat kepada Allah, sama ada dia suka ataupun dia tak suka. Ya. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makanan yang haram dan yang syubhah. Sebab tu kalau kita mengaji bab taharah, kita nak bersuci ni ada dua jenis suci. Kita suci yang zahir dan suci yang batin. Nah, suci yang zahir yang kita buat, ambil wudu, mandi dan sebagainya, itu suci yang zahir. Manakala suci yang batin, iaitu kita suci daripada penyakit-penyakit hati yang tidak elok, suudzon, buruk sangka dengan orang. Nah, termasuk juga adalah makan makanan yang haram. Itu maksudnya. Boleh? Karena apa? Karena kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak bawa kepada orang yang kita kasih makanan, nah, takkan kita nak buat makanan tadi ni dalam tu kita letak sikit tik dalam tu, tik minyak tak apa lagi ya. Kita nak letak apa ni, tik binatang dalam tu, kemudian ada najis-najis sikit kita nak letak dalam tu, kemudian bagi. Oh, ni nasi goreng apa ni, ataupun makanan yang berkhasiat ni, tapi ada tik sikit kat ujung. Tik tu tak patut tepi lah. Orang tak makan terus makanan tu. Kenapa? Kerana dah buat daripada benda yang tidak elok. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram. Ini kenapa kita kena elakkan perut kita daripada yang haram dan yang syubhah. Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan ia akan dia, nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penakjub. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Kadang-kadang kita melakukan ibadah tapi tidak ada halawah, tak ada kemanisan dalam ibadah. Tidak. Kita cuba tengok balik ibadah kita lah. Saya tak tunjuk ke orang, kita tunjuk ke diri kita sebenarnya. Kita nak cerita ke orang ni, bukan cerita ke orang ni suruh kata kita kemah. Tak. Kita nak cerita ni, kita kata kat diri kita sebenarnya. Nah, tengok balik ibadah kita. Kita rasa halawah tak dalam ibadah? Rasa manis tak dalam ibadah? Kan kita buat ibadah mahdud. Ibadah kita ni ibadah kosong, khalis ibadah. Nampak je ibadah surah tapi tidak ada kemanisan. Nampak tak? Beza dengan ulama-ulama yang melakukan ibadah dengan manis ibadah tadi. Sebab tu dia pun tak rasa panjang bila berdiri kalau baca panjang. Syekh Yusri Abdullah, dia tengok, insya-Allah. Ni baru khatam Quran semalam. Semalam 2 hari lepas. Khatam dah 30 juzuk. Ni dah start balik bacaan baru. Dan dalam semayang, bacaan dalam semayang, satu malam 5 juzuk tak? 3 ke 5 juzuk baca satu malam semayang. Kami anak murid ni pergi belakang waktu nak ngaji ya. Pukul 10.30 baru sampai nak pergi kelas. Lepas tu balik. Habis kelas sejam, lari balik. Tak semayang pun dengan Syekh. Syekh semayang daripada pukul 9 malam, daripada isyak tu sampai pukul 1.30 pagi. Sampai 1.30 pagi semayang tarawih 20 rakaat. 5 juzuk baca. Allah. Yang kita tercabut lutut dalam lampu. Tok Imam di Malaysia baca sejuzuk pun pakat duk cari Tok Imam mana yang baca paling laju, kan? Duk di masjid 5 juzuk. Syekh abang awal lagi. Ni masjid aku. Dan aku boleh buat dengan aku dah abang dah awal. Siapa yang nak main ke sini? Siapa yang nak laju pergi masjid ni? Memang nak tadabbur suruh baca. Tahun lepas 5 kali khatam dalam solat. 5 kali khatam. Allah. Tu bukannya 2 hari buat tau. Kalau orang ni buat baru 2 hari buat macam tu, masuk hari yang ketiga jam tu tak buat lah. Kita tarawih tak ada lagu tu. Jadi dah khatam dah nampak teruk. Sebab apa? Ni dah sebab dah ta'awud. Dah biasa dah dengan benda tu berapa puluh tahun dah macam tu. Dah jadi kebiasaan. Macam orang masuk gym lah. Orang masuk gym dia angkat berat. Takkan pipi angkat berat terus. Kan? Cari mampu. Rosak tak tu. Dah lah tak pernah angkat berat, ngepuk duk boroi lagi. Tengok orang pakat duk ni dah, semua badan masya-Allah tabarakallah, Captain America, kan? Dia pun nak kata mereka juga, pi angkat kali ngepuk. Nak marah apa tu? Hang bukan sampai peringkat ni lagi.
Apa dekat buku tadiin? Tadiin pakai berlari dulu lah. Berlari kat atas track tu. Setengah jam sampai boring. Aku lah, pasal malas nak masuk gym. Sebab tu kena lari Dia ingat semua orang masuk gym semua pakai badan jadi macam tu. Dia nak dengan terus jadi. Tak. Dia ikut turutan. Macam tu juga kita kan. Macam tu juga dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab dia dah ta'awud, dah biasa dengan benda tersebut. Sebab tu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh baca khatam Quran dalam bulan Ramadan 2 kali satu hari. Siang sekali, malam sekali. Ni bukan dalam semayang, di luar semayang 2 kali khatam. Ada seorang al-imam namanya al-imam As-Sufi. Gelarang dia As-Sufi di belakang. Nama Ibnu, saya tak ingat nama dulu. Sehari 8 kali khatam Quran. Ini Imam Suyuti sebut dalam, Imam Nawawi sebut dalam Al-Adhkar. Dalam Adhkar Imam Nawawi sebut imam ni khatam sehari 8 kali Quran. Allah. Al-Imam Abu Hanifah sehari 2 kali khatam Quran. Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Imam Bukhari radhiyallahu anhu sekali sehari 2 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali. Bulan biasa sekali khatam. Sehari mesti sekali khatam Quran. Khatam Quran sehari. Kalau kira balik dengan logik akal, bukan logik akal, dengan adat. Dengan adat kita ni, satu juzuk kalau kira dengan 30 minit 30 juzuk 900 minit 900 minit dekat 15 jam. Kalau baca 2 kali khatam maksudnya 30 jam. Dah lebih sehari. Takkan dia tak buat apa-apa. Tu jangan fikir dengan otak dah. Ni benda yang khariqul adah. Adat manusia biasa baca macam tu. Tapi Allah bagi khariqul adah, waktu dia berkah. Syekh Yusri dia kata dia pernah semayang di masjid dekat Masjid Nabawi. Semayang sebelah seorang guru Quran daripada Libya. Bukan semayang, baca Quran sampai subuh. Syekh kata aku buka surah Al-Baqarah, dia pun buka surah Al-Baqarah. Kami baca sekali. Dan aku dengar bacaan dia dengan tajwidnya, dengan tertilnya. Maksudnya taklah baca lambat sangat, baca dengan bacaan hadar, tapi penuh dengan tajwid. Maksudnya memang tak salah langsung tajwid. Jadi bila dengar baca, kata Syekh selepas 2 jam aku habis 3 juzuk Quran. Dan laki sebelah aku ni habis berapa? Surah Maryam juzuk yang ke-16. Masa yang sama 2 jam. Saya kata aku habis juzuk yang ke-3, dia habis juzuk yang ke-16. Dan dia kata kita tak akan heran kalau kata orang tu dia baca-baca tengok kawan nak habis terus buka juzuk 16. Tak ada cerita lah tu. Dah memang dah membohong kan. Dan Syekh kata memang jelas dengar dia baca surah dan habis juzuk yang ke-16. Dan Syekh kata aku nampak depan mata yang aku baca dalam kitab. Yang kita duk baca dalam kitab tu nampak depan mata. Syekh Mahmud Siap tu imam Masjid Al-Aqsa. Mahmud Siap ni dia pun panggil pergi Malaysia. Katanya dia naik kereta daripada Kuala Terengganu pergi ke Bali. Dia ada program di Bali daripada Kuala Terengganu nak ke Bali. Naik van. Dia kata naik van tu saya start baca Quran. Berapa jam nak sampai ke Terengganu? 8 jam lebih kurang. Dah sampai ke Terengganu pula dah. Nak sampai ke Bali dah. Lalu kok jeli tu kan. Lalu kok gerik. Sepanjang jalan tu baca Quran, tak tidur. Baca Quran sampai di Bali khatam Quran 30 juzuk. Ni orang yang bawa kereta tu sendiri cerita khatam Quran 30 juzuk dalam masa 8 dengan hafalan. Nah, kita rasa hebat lepas tu. Itulah hebatnya kita. Cerita lah kehebatan orang. Jadi lah tu daripada tak ada hebat langsung kan. Cerita hebat tu nanti orang cerita kita apa kan. Tak baca Quran langsung. Banyak. Kenapa dia jadi macam tu? Karena dia terlalu ta'alluq dengan Quran. Ta'alluq dia dengan Quran sangat kuat. Nampak kan? Kita ni kadang-kadang dugaan banyak orang. Bila kita nak buka Qurannya, kita rasa nak buka kitab lain. Kita rasa kitab lain lebih sedap daripada Quran. Maksudnya ada lafaz, ada masalah. Sebab tu kata para ulama, nak tengok orang ni qadar arif dia dengan Allah Ta'ala, tengok dia dengan Quran. Macam mana? Maksudnya kalau dia ta'alluq semua dengan Quran seperti para ulama, para salihin, maka dia ni memang betul-betul arif billah.
Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dalam satu rakaat sembahyang malam. Satu rakaat 30 juzuk. Sembahyang 30 juzuk satu rakaat. Kalau kita baca balik tentang sirah para ulama, tak boleh nak lawan kita. Tak boleh lawan kita. Masya-Allah. Baik. Dan kerana apa ni? Kerana makanan itu makanan yang halal, makanan yang tidak ada syubhah langsung. Sebab tu ada imam-imam, contohnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau satu hari itu dia terlupa bacaan Quran ya, ataupun dia terlupa sampai Fatihah pun lupa, dia jumpa dengan Imam Waqi', syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Bila aku mengadu kepada Imam Waqi', kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Waqi' makamnya di sini, tapi yang tepatnya bukan di sini. Jadi makam Imam Waqi' dekat Imam Syafi'i ya, tapi bukan di situ sebenarnya. Makam Imam Waqi' sebenarnya di Iraq kalau tidak silap, ataupun di Basrah, lebih kurang gitu. Makam Imam Waqi'. Dan ditulis di situ Waqi' muqri' al-Imam Syafi'i. Apa maksud muqri' al-Imam Syafi'i? Muqri' Imam Syafi'i bukan dia bukan anak murid Imam Syafi'i. Dia muqri' ini dia tukang baca. Maksudnya dia tok guru Imam Syafi'i yang mengajarkan bacaan tu. Jadi ditulis kat situ. Mungkin tu Imam Waqi', mungkinlah dia ada di Mesir ni, dia panggil maqam ru'ah di mana. Maqam yang orang nampak mimpi. Para solihin mimpi di situ, sebab roh para solihin ni rohnya luas, rohnya besar. Maka dia boleh berada di banyak tempat. Rohnya satu, tapi orang nampak di banyak tempat. Macam bulan lah. Baru ni ada orang dalam YouTube maka duk sebat masalah yaqadhah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yaqadhah jumpa Nabi, dia kata macam mana boleh yaqadhah jumpa Nabi? Dia kata kalau yaqadhah jumpa Nabi, orang yang di Malaysia dia nampak Nabi datang dalam majlis dia. Dan maksudnya tu hak di Madinah tu dalam kubur maksud tak ada siapa, dan Nabi main Malaysia. Nampak tak hujah bodoh? Hujah tu tak cerdik langsung. Baik. Kita kata Nabi tetap di dalam kuburnya di Madinah Al-Munawwarah. Tapi orang yang di Malaysia nampak Nabi di depannya, sedangkan Nabi waktu tu memang ada di Madinah. Macam mana macam tu? Bulan. Kau tengok bulan. Malam lagi tengok bulan. Bulan yang kita nampak duduk di Mesir ni, bolehkah kita kata bulan tu hanya ada di Mesir? Orang Malaysia kata dah, minta maaf, bulan ada di tempat kami hari ni. Ni duduk nampak ni. Kita tak boleh elok lagi. Ni aku pun nampak Allah ni bulan ada kat tempat. Pakat dulu orang keli bulan duduk di negeri dia. Padahal bulan di mana? Bulan di situ juga. Tak pergi ke mana pun bulan. Bulan duduk di tempat tu juga. Tapi orang boleh nampak di semua tempat. Adakah bulan berpindah pada tempat dia? Bulan tak pindah pun pada tempat dia. Dia duduk di tempat dia yang satu. Tapi semua orang boleh nampak. Kalau bulan yang dia makhluk, dan Nabi SAW adalah Sayyidul Makhluqin, ketua segala makhluk. Takkan makhluk biasa orang boleh tengok di semua tempat. Tiba-tiba Sayyidul Makhluqin, orang tak boleh tengok di tempat lain. Macam mana otak kamu ni? Tapi nak cakap tentang agama, bebek sukut tu lebih baik daripada bercakap. Sebab bila bercakap nampak bodoh. Lepas tu jangan bercakap. Kalau tak bercakap nampak cerdik. Sebab baru habis universiti. Habis universiti kan? Masya Allah. Ada sijil. Allahu Akbar. Jamil. Bila tak cakap tu nampak cerdik sebab ada sijil. Letak sijil kat rumah. Lepasan universiti mana-mana. Awak kawan kan? Pakistan ke mana-mana. Pergi kat hang lah. Tak itu. Bagi elok. Letak kat rumah. Jangan cakap lagi. Baru cakap saja. Ya Allah rupanya. Kok turun lah sijil-sijil. Malu ke orang. Benda macam tu pun tadi. Yang seronoknya pakai share pula tu. Oh ni logik kepala otak apa dengar kita cakap ni pula. Awak tak logik. Dengar kita cakap. Share. Potong tu ya. Jawab balik tu. Sebab nak tulis tak lah. Jawab cara tu sebab dia pun jawab bukan sedap pun. Baik. Boleh faham? Untuk kena habis dah ni. Kita baca sikit. Dan yang ketiga bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada terima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penakjub. Nampak kan? Jadi kalau kata dia makan makanan yang haram dan syubhat, maka dia akan ditegah daripada mengerjakan kebajikan.
Dan kalau dia buat pun sia-sia. Sebab tu bila mana Nabi SAW sebut kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang bangun malam. Nah, artinya berapa banyak daripada yang sembahyang malam tiada ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga. Nah, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama'u. Dan berapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Diceritakan lapar dan dahaga. Maksudnya nampak surah macam puasa, nampak surah macam bangun malam, tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun yang dia lakukan. Haba'an mansurah. Na'udzubillah min dzalik. Karena tu yang kita perlukan bukan surah, yang perlukan adalah kualiti surah tersebut. Kualiti itu yang kita perlukan. Nah, jadi hadis kualiti ni sebenarnya Nabi dah sebut lama. Ni semua kualiti ni. Waktu Islam memandang kepada kualiti satu perkara tersebut, bukan kepada gambaran perkara tadi saja. Baik. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yaqbalu Allahu salata imri'in fi jawfihi haramun. Artinya tiada menerima Allah taala akan sembahyang seorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Baik. Tiada diterima di sini maksud tiada terima apa ni? Tak terima terus kan? Terima terus? Tak diterima pahalanya maksudnya. Terima kebaikan amalan tersebut. Tapi sembahyang tu terangkat tak? Maksudnya dikira ada nak kena qada balik kan? Tak perlu. Solat tu diterima. Terima dari segi adaan. Tapi dari segi thawaban, tak. Thawab tidak ada, pahala tak ada. Itu maksudnya. Boleh? Sebab tu kata Al-Imam Ad-Damiri radhiyallahu anhu, antara kesan orang yang makan makanan yang halal saja ni, binatang pun akan tunduk kepada dia. Binatang pun akan tunduk. Nampak tak? Binatang buah pun tak akan dekat dengan dia. Orang yang makan makanan yang halal sahaja, binatang buah tak akan dekat dengan dia. Singa harimau tak akan tokak dia. Nah, betul kata Imam Dabiri, singa tak akan makan orang melainkan orang tersebut di dalam badannya ada makanan yang haram. Singa tak akan makan seseorang yang makanan dalam badannya semuanya halal. Kalau dah haram, dia akan makan. Mana? Bolehlah nak cuba. So tangan di Zoo Giza kan. Kalau singa kekoh tangan tu, kena fikir balik lah apa yang aku dah makan. Sebelum dimakan singa. Itu kata yang apa ni, yang berlaku. Boleh. Yang disebut dalam kitab Hayat Hayawan Kubra, Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Baik, dan kemudian Allahumma shalli ala sayyidina, adapun bersangatan kenyang maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya dan kerana beberapa perkara. Kenapa kita dielak diminta untuk tidak bersangatan kenyang? Karena beberapa perkara. Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Sebab tu kata ulama, banyak kenyang ni, kasratus shiba tuzhibul fitnah. Fitnah, bukan tak. Fitnah maksudnya akan menghilangkan kecerdikan. Kenyang banyak, cerdik tak orang lain. Sebab tu orang yang nak menulis, kata para ulama, kalau dia nak menulis kitab dan sebagainya, dia akan berlapar sebelum dia tulis kitab. Para orang Yunani zaman dulu, dia kalau nak tulis dia punya buku-buku, kitab-kitab dia zaman dulu lah, zaman Yunani Greek dulu ni, maka dia akan berpuasa dulu sebelum dia tulis buku-buku dia. Kenapa? Karena dengan lapar tadi akan menyebabkan otaknya akan jadi cerdik dan ideanya akan lebih mencapah keluar banyak. Beza dengan kenyang. Sebab bila kenyang dia jadi nak tidur. Boleh. Sebab tu kata ulama, disebabkan banyak makan maka kita akan banyak minum. Sebab banyak minum itulah kita tidur. Sebab tu kata ulama, kul ma syi'ta wala tashrab. Makanlah apa yang kamu nak makan, jangan minum. Nak makan, tapi jangan minum. Mampu. Kita tak lepas dia. Dia yang kita boleh makan banyak sebab kita minum pun banyak. Kita makan, kita minum. Kita makan, kita minum. Lepas tu kita akan makan banyak. Tapi cuba kul ma syi'ta, makan. Semua makanlah, tapi jangan minum Lagi kita makan berapa suat sikit je kita makan. Tak lepas dia. Ni cara kata ulama macam mana nak elak makan banyak. Cerita ke orang boleh lah nak buat tu teruk. Tak main dengan jamu makanan banyak-banyak ni, takkan dia nak biar saja. Tapi dia pun guna hujah. Imam Syafi'i pun makan banyak. Bila Imam Syafi'i makan banyak tu, cerita bagi perhabis lah, Imam Syafi'i makan banyak selepas beberapa hari tak makan. Dia
Dia cerita Imam Syafi'i makan banyak, dia terlupa cerita 3 hari Imam Syafi'i tak makan. Imam Syafi'i sebut ni dah berapa hari aku tidak makan. Nah, dan hari ini bila aku datang ke rumah kamu, kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, barulah aku makan banyak. Kenapa aku makan banyak? Karena makanan di rumah orang soleh ni adalah ubat. Maka aku jadikan makanan kamu tu ubat bagi badan aku. Bukan makan tu kerana nak bagi kenyang, kerana ubat. Kerana aku makan di rumah orang soleh, anak murid dia. Masya-Allah. Makan kerana sebab lain. Kita pun macam tu, kita ambil tang ubat tu ya. Pergi makan rumah kawan kita, hentam banyak kami. Saya tahu main rumah orang soleh-soleh ni makan banyak lah, tak jadi ubat. Pada semalam aku tengok makan banyak juga kan. Jadi tak ada beza apa. Boleh. Kemudian apa lagi? Wa tufsidu zihn. Wa tufsidu az-zihna, dan dia akan merosakkan pemikiran. Makan banyak ni. Wa tu'inu 'alal ma'asi, dan juga membantu kepada melakukan maksiat. Boleh. Ini disebut. Dan apa ni Allah SWT, wajtama'a ra'yu 70 siddiqan. Ada 70 orang siddiq, yakni para wali Allah Ta'ala telah ijtima'. Telah ijma' mengatakan bahawa ala anna kasratan naum min kasrati syurbil ma'. Banyaknya tidur ni kerana banyaknya minum air. Banyak minum air menyebabkan kita banyak tidur. Insya-Allah. Nampaklah? Ini disebutkan oleh para ulama. Ada sikit lagi kita akan baca. Cuma ada sikit saya nak cerita di sini. Dikatakan boleh membantu untuk kita ni lapar. Untuk kita dalam waktu kita lapar, dia boleh bantu untuk kita jadi kenyang sedikit, bukan dengan makan tapi dengan zikir. Apa dia dengan zikir apa? Ya samada min ghairi syabihin wala syai'a kamithlihi. Ya samada min ghairi syai'in min ghairi syabihin wala syai'a kamithlihi. Saya baca kali ini. Ya samada min ghairi syabihin wala syai'a kamithlihi. Baca sebanyak 300, baca sebanyak 150 kali. Kalau lapar tu lapar ni baca zikir tu. Ya samada min ghairi syabihin wala syai'a kamithlihi. Ya samada min ghairi syai'in min ghairi syabihin wala syai'a kamithlihi. Baca tu 150. Nampak tak? Dan kata para ulama, kalau kita tulis zikir ni kepada orang yang mudminul khamr, yang suka minum arak, kita tulis tulisan ni, kemudian kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuangkan tulisan tadi. Contoh kita tulis di atas kertas, ataupun kita tulis dengan gunakan za'faran sebanyak 150 kali. Kemudian kita lalukan air, masukkan dalam air anggur, bagi dia minum. InsyaAllah tak akan minum arak. Kalau ini jadi minum arak. Nampak? Dan kemudian kalau kata kita bimbang dengan makanan yang kita makan, takut-takut makanan tu akan menyebabkan kita jadi tak sihat. Ni kata Imam Zarruq, ni saya baca balik dia punya mujarrabat. Imam Zarruq tu sebut balik faedah-faedah penting. Tak ni masya-Allah tabarakallah, nipis tapi masya-Allah. Kata dia, kalau kata kita bimbang dengan makanan tadi, takut-takut ada benda yang tidak elok ataupun akan jadi penyakit kepada kita dengan makanan tersebut, bersantau ke apa semua sekali itu, maka bacakan surah Quraisy sebanyak 3 kali. Baca surah Quraisy sebanyak 3 kali. Apa surah Quraisy? Diila fi Quraisy. Diila fi Quraisy baca sebanyak 3 kali. Dan kalau kita bimbang makanan tadi pada perut kita pula, perut kita bimbang, takut terlalu kenyang sangat ataupun terlalu lapar sangat, maka baca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, baca sebanyak 3 kali. Nampak tak? Baik, kalau kata kita ni dahaga semua dan kita nak minum air, kita dahaga, kita nak minum air, dan kita bimbang ayat tadi akan bagi kesan kat kita, jadi masalah pula ayat tadi. Kau yang melo kalau kita makan sikit perut ke apa kan, maka waktu nak minum tu kata kepada air. Kita kata kat ayat nak kita minum tu, kata apa? Ya ma'u bi'ru zamzama yuqri'uka salam. Ataupun dalam ada riwayat lain, Syekh Abdul Hamid Quds dia kata apa? Ya ma'u zamzam yuqri'uka salam. Wahai air zamzam, qin salam. Buat elok sikit tu saya tambah belakang. Jadi kalau kita sebut macam tu kepada air, insya-Allah air tu tidak akan, dia Allah selamat, kita tak akan sakit perut lah kalau minum air ni. Ini sebut ni, ulama sebut dalam kitab. Ya
Ma'uz Zamzam yuqri'uka salam. Wahai air Zamzam, kirim salam. Kenapa sebut air Zamzam kirim salam? Air Zamzam ni kira macam ketua segala air. Bila ketua kirim salam ni kira buat elok sikitlah. Jangan duk buat benda tak elok dalam perut kawan ni. Contoh salah. Nampak tak? An fa innahu idza syariba ba'da zalika lam yadurru. Kalau kata dia minum selepas tu maka dia tidak akan jadi mudarat dengan minuman tadi. Baik. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan di sini kata sesiapa yang nak jaga diri dia daripada dahaga pada waktu tengah malam. Dia tak mau dahaga pada waktu tengah malam. Sebab tak mau minum air banyak, sebab minum air banyak tidur. Kan? Maka macam mana cara dia? Iqraju rijli min tahti lihaf. Keluarkan kaki dia. Nak bagi tidur tu, kaki jangan tutup. Kaki biar terbuka. Yang tudung badan dengan lihaf. Dengan selimut tu tutup badan, kaki terbuka. InsyaAllah tak minum malam. Disebut lagi tak? Nampak tak? Dan macam mana nak elak pula perut kita jadi panas, perut jadi berangi waktu kita akan tidur, iaitu dengan cara bernafas dan keluarkan angin melalui gigi. Ni, keluar angin ikut gigi, InsyaAllah tak akan sakit perut. Nampak tak? Dan di antara perkara yang tidak elok dalam bab makan ni, iaitu kita terlalu cepat sangat. Kalau makan jamaah, kita pergi dulu. Boleh tak? Orang buat jamu makan cara berjamaah, kita pergi beratok dulu. Ini min qubhin awaid. Ini antara adat yang tidak elok. Cepat sangat pergi. Relax, sabar. Semua pakai relax. Semua nak pergi dulu. Kan? Jangan pergi dulu. Biar dulu orang pergi dulu. Tak apa, tak ada masalah. Kita tunggu buat belakang. Kerana ini salah satu adat yang tidak elok. Orang nampak akhlak yang tidak baik. Nampak tak? Dia orang lebih dulu tak apa. Lalunya siapa yang suka makan dulu? Budak-budak. Sebab tu kalau nak basuh tangan, kalau kita makan talam, nak basuh tangan siapa dulu? Ada tok guru. Nah, ada tok guru, ada ulama, kan? Ada ulama tok guru lah. Kemudian ada pemimpin dan sebagainya. Nak basuh tangan siapa dulu? Lepas tu ada budak-budak. Basuh tangan budak-budak dulu. Kerana budak-budak ni dia punya pandangan dia memang pada makanan. Dengan kira apa? Dan tangan budak-budak pula biasanya dia bukan kira apa, dia tangan tu dia pegang benda macam-macam. Maka kalau dia pergi sentuh dulu makanan tu lagi, semua pakai jam. Tadi baru tengok dia minta ayam. Habis. Siapa tak boleh makan. Maka basuh tangan dia dulu. Sebab tu Nabi akan dahulukan kanak-kanak. Bila main makanan, bila main buah datang kepada Nabi SAW, Nabi akan doakan buah tersebut. Kemudian Nabi akan panggil apa? Panggil budak-budak dulu. Nabi akan bagi budak. Sebab apa? Sebab mata budak-budak ni dia akan tengok dulu pada benda tersebut. Sebab tu kita kalau nak bagi makanan, bagi kepada budak-budak dulu. Buka kedai makan. Saya pergi ke hotel, pakcik saya bawa lah masa honeymoon dulu. Saja pakcik saya kerja di hotel tu Four Seasons. Hotel Four Seasons. Bukan 5 bintang lagi, diamond tu. Peringkat dia diamond tu. Dia lagi tinggi daripada 5 bintang. Pakcik saya chef di situ. Jadi dia boleh buat masuk siapa-siapa. Waktu dia cuti, dia boleh buat masuk siapa-siapa dan boleh dapat harga makanan tu daripada 300 satu pinggan jadi RM30. Gila tak masuk kan? Dia masuk kan? Dah pakcik bawa kan? Dia masuk, betul kawan-kawan dia semua nak makan apa? Bawa mai semua macam-macam jenis makanan. Minta nak minta apa pun. Harga dia semua gila-gila pun tak tahu harga apa ringgit. RM10 pun ada. Daripada harga yang 100 200 jadi RM10. Dah pun makan. Bawa anak menakan saya waktu saya tak ada anak lagi lah waktu tu. Honeymoon nama pun tiba-tiba ada anak jam lah. Anak menakan saya, anak menakan sepupu saya. Kami minta makanan. Yang budak ni tak minta pun. Dia duk main cara dia. Tapi hotel bawa mana dulu? Bawa makanan budak dulu. Bawa main nugget dulu, bawa main dengan kentang dulu, bawa main dengan lukisan. Ada sekali dengan ni, buku lukisan bawa main. Bagi budak tu main. Sebab apa? Sebab ni kebiasaan budak. Sebab tu kalau buka kedai makan, kalau kita reti etika ni baru orang ikut sunnah. Ni ambil pada mana? Ni barat ni. Barat yang ambil, kita tinggal. Kita pergi kedai makan, budak kecil tu ada. Kita minta dah nugget. Dia hantar apa dulu? Dia hantar ayat sirap dulu. Orang buat nugget tu dulu kan budak tu. Baru roti, buka kedai makan. Ni cara. Kan? Islam ajak macam tu. Kalau kita buka kedai makan, kita buka kantin, tengok ada budak-budak, dahulukan budak dengan makanan, layan dia dulu.
Ni layan kita dulu, pok layan dulu. Tak boleh. Tak kena etika. Nampak? Baik, bila dah habis makan, nak basuh tangan siapa dulu? Basuh tangan tok guru dulu. Jawab ni. Kalau dah habis makan, basuh tangan tok guru dulu. Nah, sebelum tangan orang lain. Boleh. Dan apa ni Allah dalam bab makan ni, kalau nak tengok lebih panjang ada dalam Ihya. Yang disebutkan Imam Zarruq kata dalam Ihya disebut tentang bab makan yang tak ada dalam kitab lain. Buka dalam kitab Ihya, tengok bab makanan dan adab-adab makan. Kita akan tengok adab yang tidak ada dalam kitab-kitab lain. InsyaAllah. Sangat banyak adab makan yang kadang-kadang kita tak temui. Sebab tu Imam Zarruq kata antara sunnah, Imam Ghazali pernah sebut dalam Ihya, sunnah kita makan, satu kali makan bismillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Semua baca bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali kata, Imam Zarruq tidak setuju dengan pandangan tersebut. Dia kata minas sunnah baca bismillah pada awal. Tapi ada orang yang ghalibu alaihi ahwal. Ada orang yang dia ni ahwal dia macam tu. Dia kena zikir sepanjang masa. Maka tidak ada masalah. Imam Zarruq dia tak komen daripada awal. Dia kata tak boleh tu. Ini bid'ah, dalalah. Apa Nabi tak pernah buat apa semua. Ni orang Wahabi je yang tak terima ni. Tapi tengok para salihin macam mana mereka punya muamalah. Dia kata yang sunnahnya baca bismillah daripada mula. Tapi orang yang ghalib alaihi ahwal, yang datang ahwal kepada dia hal keadaan dia memang dia ni ahli zikir, dia tak boleh kalau makan tak zikir, maka boleh, tidak ada masalah bagi dia untuk dia ambil makanan satu suap bismillah, suapan yang kedua bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahman, dan suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita orang bismillah pun tak ada, baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirah. Sebab apa? Sebab baca pun dah lewat dah, lupa baca tadi. Baca lah kali. Baik, jadi moga-moga kita dapat ambil manfaat dengan pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dalam bab berkenaan dengan perkara ni. Dan banyak benda sebenarnya dalam bab makanan ni kadang-kadang yang kita pun terlepas pandang. Kita nak dulu makan apa dan sebagainya, itu minggu depan InsyaAllah kita akan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua, kepada Datuk Duta, kepada semua pegawai KPMK, pegawai atasnya, dan juga kepada pihak perwakilan Kahirah dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan bertemu seperti biasa dan kita akan sambung perbahasan kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah minggu depan pukul 9.30 macam biasa.